Selamat pagi, salam sejahtera. Ada satu berita yang sangat mengejutkan kita apabila apa yang mengejutkan yang kita tunggu-tunggu, keputusan PRU 15 untuk satu kerusi yang begitu lama baru keluar keputusan dia, ialah Parlimen P075 Bagan Datuk. Nah, yang ini sampai ke pagi aku tunggu, sampai sekarang ngantuk-ngantuk ini, barulah kita nampak keputusan keluar yang mana dengan hanya 348 sahaja kemenangan, Zahid Hamidi akhirnya diumumkan sebagai pemenang. Hanya dengan 348 majoriti, sikit lagi kalah. Zahid Hamidi sikit lagi kalah di Bagan Datuk. Bagan Datuk kali ini hanya dimenangi oleh Zahid Hamidi dengan undi 16.578, manakala PH pula mendapat 16.237, manakala Muhammad Faiz Naaman PN 8.822 dan Taufik Ismail dapat 226. Dengan keputusan ini, maka bolehlah diumumkan Zahid Hamidi sebagai seorang yang sangat bernasib baik, kerana hampir-hampir saja beliau tumbang oleh The Giant Killer ini. Walau bagaimanapun, daripada keputusan ini, akhirnya Zahid Hamidi digesa supaya letak jawatan. Selepas pukul 3.05 pagi tadi, lepas Zahidan menang bergaya di Perlis Arau, akhirnya Zahidan menggesa meminta supaya Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi meletakkan jawatan. Menurutnya, keadaan itu seperti mana yang berlaku pada pilihan raya yang lepas, PRU 2018, apabila BN tewas kepada Presiden ketika itu, Najib Razak, untuk diminta melepaskan jawatan tersebut. Esok akan ada mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO dan Biro Politik. Saya ingat mereka minta Zahid supaya berhenti secara terhormat. Kalau dulu dia juga minta Najib berundur, jadi saya minta Zahid mengundurkan diri, katanya pada sidang media di Kompleks PAS Perlis di Kangar awal pagi tadi. Zahidan mewakili PN selepas tidak dicalonkan semula oleh Barisan Nasional. Aku secara pribadi pun aku berharap supaya Zahid Hamidi bertanggung jawab dengan kekalahan teruk Barisan Nasional yang hanya dapat 30 kursi ini. Semua penganalisis politik dan pemerhati politik melihat punca utama kekalahan Barisan Nasional ini bukan karena sentimen menolak Barisan Nasional, tetapi kebanyakannya kerana menolak pimpinan Zahid Hamidi. Selain daripada itu, sentimen dan naratif satu undi untuk BN, satu undi untuk Zahid juga telah mempengaruhi pengundi untuk menolak Barisan Nasional. Di samping itu, kesilapan Zahid di dalam membuat percaturan pada kali ini juga telah memakan diri, menjerut leher sampai termati 2, 3, 4, 5, 6 kali. Apabila antaranya Khairi Jamaluddin kalah di Parlimen Sungai Buloh. Sekiranya Khairi Jamaluddin diletakkan di tempat lain, aku jamin dia akan menang. Tapi kerana kesilapan, akhirnya Khairi pula yang aset negara ini kalah pula pada orang lain. Yang lebih menyedihkan lagi, tindakan Zahid Hamidi memecat seperti Zahidan Kasim ini membuat dia kalah teruk di Perlis. Kerana pada pendapat kami sebagai pemerhati politik, punca Perlis dirampas penuh oleh Perikatan Nasional kerana faktor Zahidan Kasim. Itulah dia, saudara-saudara sekalian. Akhirnya keputusan diumumkan melibatkan Bagan Datuk. Zahid Hamidi menang bernasib baik sahaja. Kalau tidak, beliau akan kalah. Nasib baiklah dia menang 348. Aku boleh anggap ini memang kekalahan paling teruk kalau dia kalah. Sekian dulu, selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Malaysia, apa kabar semua? Kamu pasti semua terkejut dengan keputusan PRU pada kali ini. Pada pagi yang mulia ini, aku nak umumkan kepada kamu semua kedudukan rasmi sebenar siapakah yang mendapat menjadi kerajaan untuk Malaysia pada kali ini.
Kedudukan terkini di Malaysia selepas pada pukul pagi ini, didapati PH telah mendapat 82 kerusi, Perikatan Nasional 73 kerusi, Barisan Nasional 30 kerusi, dan lain-lain dapat 34 kerusi. Makna kata, siapakah yang akan membentuk kerajaan ini ditentukan oleh siapa yang membentuk gabungan, berjaya membentuk gabungan dan sokongan melebihi 112 kerusi. Apabila dilihat sekiranya PN dan BN bergabung, mereka akan membentuk 103 kerusi. Tetapi sekiranya PH bergabung dengan dan lain-lain ini, mereka akan dapat sebanyak 116 kerusi. Jadi siapakah yang akan membentuk kerajaan? Ialah ditentukan oleh gabungan daripada Parti Sarawak dan juga Sabah. Oleh sebab itulah, hari ini apabila kita melihat keputusan Anwar mengumumkan bahawa PH cukup sokongan bentuk kerajaan, Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim mendakwa Pakatan Harapan telah membentuk blok majoriti untuk membentuk kerajaan seterusnya. Kami telah melepasi angka 111-112, kata Anwar Ibrahim kepada pemberita pada pagi tadi. Bagaimanapun, Anwar enggan mendedahkan sokongan yang diterimanya dan ia berkata ia hanya akan didedahkan selepas menyerahkan angka itu kepada Agong. Jadi kita tunggu sama-sama, adakah Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri pada hari ini, hari Ahad ini, ataukah yang akan menjadi Perdana Menteri ialah Muhyiddin Yassin. Kerana di dalam laporan di Agenda Daily, Muhyiddin Yassin pula mendakwa bahawa mereka sudah mendapat surat Istana Negara. Perikatan Nasional yang sehingga jam 3.30 pagi tadi telah memenangi 73 kerusi parlimen akan berbincang dengan gabungan di Sarawak dan Sabah bagi membentuk kerajaan persekutuan dalam masa terdekat, tetapi bukan dengan Pakatan Harapan, kata Muhyiddin Yassin. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika mengumumkan pencapaian Perikatan Nasional pada PRU 15 jam 3.30 pagi itu berkata terdapat 6 lagi kerusi parlimen yang belum habis dikira oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Untuk rekod, GPS memenangi 21 kerusi dengan 2 lagi kerusi Limbang dan Baram dijangka akan turut menjadi milik gabungan tersebut. Manakala gabungan Jerry Sabah 13 kerusi parlimen. Manakala BN pula setakat ini menang 30 kerusi. Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia turut maklumkan telah menerima surat daripada Istana Negara berhubung pembentukan kerajaan persekutuan secepat mungkin. Perikatan Nasional juga ada terima surat daripada pihak Istana Negara, katanya. Kandungannya saya tak payah nak sebutkan, yang telah pun memberi kepada kita perkara-perkara yang perlu kita sempurnakan mengikut kehendak Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Jadi tak payah kita jelaskan, perkara itu memerlukan kita mengambil langkah secepat mungkin, bermakna sebahagian daripada perbincangan akan kita buat pada masa hari esok, hari Ahad, dan dapat dimuktamadkan sebelum petang, katanya. Jadi petang ini ada muktamad, siapa yang menjadi Perdana Menteri, siapa yang menjadi kerajaan akan ditentukan. Sekian dulu untuk kali ini, terima kasih, selamat hari Minggu.